Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita masih lagi diberi ruang kesempatan untuk kita bersama dalam kelas Easy Makhraj untuk kita bincangkan berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Okey, satu persatu supaya tak lain dan tak bukan adalah untuk liyalfudhu bi afsahil lughat, supaya kita dapat sebut ataupun supaya kita dapat baca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ustaz-ustazah semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ustazah Nazila, Ustazah Ija, Ustazah Nadia, Ustazah Khamisah, Dr. Zul, Ustazah Jai, Haji Zam, Kak Zana. Okay. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi pada petang ni, dan insya-Allah hari ini kita akan tengok ataupun kita akan bincang berkaitan dengan huruf kha. Okey, huruf halqi. Semalam huruf ha, hari ini huruf kha lah. Okey. Maknanya selepas daripada kha hari ini kita akan selesai sebutan jim ha kha. Okey, huruf yang hampir sama, cuma yang berbezanya adalah titik. Ada yang titik atas kepala, ada titik dalam perut, ada yang tidak ada titik. Okey. Untuk tidak melengahkan masa, sambil-sambil boleh tolong saya klik button share untuk kita berkongsi dengan sahabat kita di luar sana. Dan yang kedua, boleh tolong respon adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Yang ketiga, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita pada petang ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah selesai. Terima kasih, suara jelas, gambar jelas. Okay. Huruf kha. Okay, mana makhraj huruf kha? Yang kita tahu dia adalah huruf halqi, huruf halqum. Keluar daripada halqum. Okay, rumah dia di halqum. Halqum ni kita tahu dia ada 3 bilik. Adna, yang paling hampir. Hampir dengan apa? Hampir dengan mulut lah. Adna, awsat dengan aqsa. Dinamakan aqsa kerana dia berada paling jauh. Okay, paling jauh lah. Sebab yalis sadr. Okay, lepas pada dada ni, masuk ke kawasan halqum lah. Alhamdulillah. Okay. Dalam bahasa Arab disebut, okay, makhraj dalam bahasa Arab, huruf kha ni adalah adnal halq. Okay. Halqum yang paling hampir, yang paling atas ni. Ay aqrabahu mimma yalil fam. Okay, ataupun yang paling dekat dengan mulut lah. Sebab dia yalil fam. Lepas ada mulut, masuk halqum terus. Barulah kita akan masuk ke kawasan dada. Okay, itu rumah bagi huruf kha. Okay, kita tengok gambar aja seperti mana biasa. Kita sediakan slide untuk jelas lagi. Okey, huruf kha. Dia berada di atas, paling atas lah. Okey, huruf kha. Kha. Okey, akh. Kita akan rasa di kawasan ni lah, akh. Okey, tu bagi makhraj bagi huruf kha. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Ustazah Hijau, Ustazah Siti Awa, Ustazah Rupisah, Ustazah Hamizan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah Sharifah pun ada. Okey, kita ni adalah makhraj bagi huruf kha. Dia berada di halqum. Halqum yang paling atas sekali lah. Kha.
Dia ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia nama nama huruf namanya adalah ghain lah. Gha, kha, gha. Kedua-duanya bersifat dengan isti'la. Bagaimana sifat isti'la? Sifat isti'la begini. Okey, bila sebut huruf kha, okey. Begini keadaan lidah dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, begini keadaan lidah. Pangkal lidah terangkat, hujung lidah mendatar. Sebab dia bersifat dengan isti'la. Isti'la ni berkaitan dengan pangkal lidah. Maknanya apabila kita nak sebut huruf kha ni, mulut bibir tidak memainkan peranan kerana dia bukan syafawi. Yang keduanya, dia apabila kita sebut dengan baris atas, kita kena buka kha, kena buka mulut kita lah. Kha, dan jangan kita sebut dengan kha. Okey, nampak gambar ni, pangkal lidah terangkat, hujung lidah mendatar. Maknanya tuan-tuan, kita ada ulang benda yang sama. Dalam 7 hari ni ada, 8 hari ni, kita ada ulang benda yang sama. Isti'la, ada yang istifal, ada yang infitah, ada yang itbaq. Kita ada ulang benda yang sama. Dan begitulah ke hari-hari yang ke depan ni. Sebab tu, dia bukan benda yang susah sangat, cuma kita perlu kepada pendedahan dan kita perlu kepada sedikit penerangan sahajalah. Okay, huruf kha, pangkal lidah terangkat, hujung lidah mendatar. Ni kita kena letak dalam kepala kita. Maknanya, hasil daripada pangkal lidah terletak ni, terangkat ni, dia mengeluarkan huruf yang tebal. Kha, okey. Cuma ada orang tanya huruf kha sebut ni kena muncung tak? Sebab kan dia huruf tebal. Okey, ada orang tanya kena baca macam ni ke? Kha, kha. Okey, kena baca macam tu. Khalidina. Jawapannya tidak. Okey, sebab muncung ni hak bagi baris depan. Tuan-tuan kena ingat. Muncung adalah hak bagi baris depan. Muncung adalah hak bagi baris depan. Ni kita kena ingat, kita kena faham selalulah. Okey, kha, kha. Kena buka mulut. Pangkal lidah terangkat, hujung lidah mendatar. Sebab dia isti'la, istifal. Okey, tadi kita dah tengok makhraj. Kita nak tengok pula sifat yang ada pada huruf kha. Okey, ahlan. Saya Nurhija, saya Latifah. Saya Siti Zawiyah. Okey, siap tag kawan-kawan lagi. Bagus. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok kepada sifat dulu. Okey, lepas ni baru kita tengok praktikal sebutan bagi huruf kha. Okey, sifat yang ada pada huruf kha. Okey, sifat yang ada pada huruf kha adalah kha ni makhrajnya halqum, halqum atas. Kan halqum kita bahagikan kepada 3. Huruf ain belum. Sebab kita akan ikut susunan alif ba ta. Okey, saya buat ikut susunan alif ba ta. Okey, huruf hijaiyah, bukan ikut makharijul huruf, bukan ikut makhraj huruf. Okey, kita lalu satu persatu. Alif ba ta sa jim ha kha. Okey. Okey, kita tengok makhraj sifat bagi huruf kha. Kha makhrajnya adalah halqum atas. Kha, akh. Kita nak tahu makhraj, kita datangkan huruf hamzah dan kita letak huruf yang kita nak tahu, kita sukunkannya. Akh, akh, akh. Okey, kha, kha, kha. Okey, kita tahu ataupun khakh. Khakh, dia keluar daripada halqum atas ni. Okey, sifat yang ada pada huruf kha, sifat utama sekali adalah isti'la. Huruf bersifat dengan isti'la. Isti'la maksud dia apa? Dia berkaitan dengan lidah. Okey, berkaitan dengan pangkal lidah. Pangkal lidah terangkat. Itulah maksud isti'la. Pangkal lidah terangkat. Okey. Dia juga berkaitan bersifat dengan hams. Hams ni berkaitan dengan angin. Ada angin atau tidak ada angin. Huruf kha bersifat dengan sifat yang ada angin. Dia bersifat dengan angin. Kha, kha takhluqun. Okay, kita akan rasa angin tu keluar bila kita letak tangan kat depan mulut. Okey. Yang ketiga, dia bersifat dengan rakhawah. Rakhawah ni maksud dia apa? Dia berkaitan dengan suara. Okey. Isti'la tadi lawannya istifal, hams lawannya jahar. Okey, rakhawah lawannya syiddah.
Suara tertahan. Sebab rakhawah suara terlepas. Ada satu lagi sifat yang di antara tertahan dengan terlepas ni, iaitu tawassuta. Okey. Pertemuan dua anggota semasa menyebut huruf ni, dia tidak berlaku dengan kuat. Okey. Seterusnya, huruf kha bersifat dengan infitah. Infitah ni hujung lidah. Okay, hujung lidah sama ada dia menaik atau dia mendatar. Ini maksud istifal. Maksud infitah. Sorry. Lepas tu dia juga bersifat dengan ismat. Ismat ni just nak bagi tahu huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Dia sama ada senang ataupun susah, dua tu je. Ismat dengan idlaq. Okay, cuma setengah ulama kata dianya tidak termasuk dalam perbahasan tajwid. Cuma kalau termasuk pun dia just nak bagi tahu kita bahawa huruf ni disebut dengan susah. Tu je. Okey. Dia tidak berkaitan dengan cara lidah, cara pergerakan dia, tak. Okey. Harap jelaslah. Okey, selesai. Isti'la, pangkal lidah terangkat, hams ada angin yang keluar, rakhawah ada suara yang mengalir. Okey, infitah hujung lidah mendatar, ismat susah keluar daripada makhrajnya. Okey, selesai. Itu berkaitan dengan sifat. Okey. Sebab apabila kita tahu rumah, kita tahu sifat, maka kita tahu orang tu bagaimana. Tinggal lagi kita nak sebut bagaimana. Betul ataupun tidak cara kita sebut tadi dengan sifat-sifat yang kita telah tahu. Sifat-sifat yang telah disebutkan oleh para ulama. Okey, kalau sama alhamdulillah. Kalau tak sama something wrong lah. Something wrong somewhere. Ada benda yang salah tentang praktikal kita. Okey. Seterusnya kita tengok kepada sifat huruf isti'la ni sendiri, huruf kha ni sendiri. Adakah berapa sifat kuat yang ada pada dia, berapa sifat lemah yang ada pada dia. Menurut kitab maafkan saya, tiba-tiba internet Unify collapse. Intergroup. Okey, minta tolong share dulu, sekejap lagi kita akan sambung balik lah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, minta tolong share dulu sambil-sambil. Luar kawalan. Okey, luar kawalan. Tiba-tiba internet putus. Dalam putus lambat masuk pula. Okey, terima kasih, ambil tempat duduk balik. Okey, tafassahu. Kena bagi ruang untuk orang lain masuk juga, mana kena share lah. Okey, terima kasih. Masa sekejap untuk tunggu. Luar jangkaan, internet tiba-tiba putus. Okey, terima kasih. Okey. Suara saya clear tak? Waalaikumsalam warahmatullahi.
Umi Abah, berjumpa kembali hari ini. Tapi ini slot yang kedua. Tadi ada satu slot yang tiba-tiba internet terputus. Okay, dah sampai 70% dah kita bincang. Okey. Okey, untuk tidak melewatkan masa, wabihi nasta'in wa ba'du. Okey, tadi kita nak tengok kepada mana sekali dengan tu pun dah hilang. Sekejap saya buka balik. Okey. Terima kasih. Okey, dah ada 18 orang. Okey, menghampiri angka tadi lah. Okey, kita tengok. Maafkan saya, luar jangkaan, luar kawalan, internet putus, Unify putus. Okey, tapi alhamdulillah dapat masuk balik lah. Kita tengok huruf kha. Okey, petak yang pertama makhrajnya kha. Okey. Petak yang kedua, tempat dia keluar makhrajnya adalah di halqum atas. Halqum ke atas ni. Halqum ada 3, bawah, tengah, atas. Kita nak huruf kha pada atas lah. Okey. Sifat kuat yang ada pada huruf kha adalah isti'la. Okey, isti'la sifat kuat. Okey. Sifat kuat adalah huruf isti'la. Kha, masa kita sebut tu pangkal lidah kita terangkat. Begitu juga kalau kita membariskannya, kha, pangkal lidah kita terangkat. Okey. Khu, kena dia terangkat. Khi, ada lagi kesan pangkal lidah terangkat, cuma kekuatannya telah berkurang kerana dia berbaris bawah. Okey. Sifat nipih, sifat lemah pula ada sifat hams, ada angin yang keluar. Rakhawah, ada suara yang mengalir. Dan infitah, ada pangkal lidah mendatar. Okey. Hams ada angin, rakhawah ada suara, dan infitah hujung lidah kita mendatar. Okey. Petak yang kelima, ismat. Ini sifat yang tidak bersifat dengan kuat ataupun tidak lemah lah. Dia pertengahan, ismat. Sebab apa? Sebab dia nak bagi tahu bahawa huruf kha ni hanyalah huruf yang keluar agak susah keluar daripada makhrajnya. Bilangan sifatnya ada 5 sahaja. Okey. Jelas Seterusnya kita nak ke praktikal sebutan. Okey, minta maaf Dr. Zul. Internet tiba-tiba putus. Okey, dan dia nak connect balik itu lambat. Asyik no connection tadi. Okey. Saya just sebut tulis sifat huruf fa ada 5. Kuat, isti'la. Isti'la sahaja. Okey, ismat tu dia bersifat dengan pertengahan antara kuat dengan lemah. Sifat yang lemah hams, rakhawah dan infitah. Okey. Okey, kita tengok praktikal sebutan. Bila sebut Muja tak baling telefon. Itulah saya ingatkan laptop saya ni yang hangnya rupanya internet sendiri yang hang. Sebab di laptop pun tak ada internet, di telefon pun tak ada internet. Dia datang sekali. Lepas tu nak masuk tu lambat. Okey, ala kuliahnya kalau Haji Zam nak baling telefon boleh bagi sini lah. Kita boleh letak satu lagi kat depan. Okey. Seterusnya praktikal untuk sebutan bagi huruf kha. Okey, kita dah tahu rumah dia, kita tahu halqum atas. Sifatnya yang utama adalah isti'la, pangkal lidah terangkat. Maknanya dia tergolong dalam huruf yang tebal. Okey, seterusnya kita nak tengok praktikal sebutan. Bila sebut praktikal sebutan, kita tak dapat lari dah daripada 3 baris. Huruf baris atas fathah, baris depan dhammah, baris bawah kasrah. Okay, dan sukun satu lagi. Okey. Maka dia akan terikat dengan cara sebutan tadi lah. Baris atas kena buka. Okey, buka pula huruf isti'la. Saya dah selalu sebut bukaan yang luas. Okey, kalau tak mampu untuk buka 2 jari, pastikan kita boleh sebut lebih besar daripada 1 jari. Maknanya ma la yudriku kullu wa la yatruku kullu. Tak dapat nak ambil semua, jangan tinggal semua. Jangan baca khalidina fiha.
wa taba. Sama je huruf tebal dengan huruf nipis. Sama-sama tak bunyi baris atas. Sama-sama bunyi baris atas ke baris apa? Kita tak apalah, kita kata baris atas dah sebab kita ni ajnabi. Okey. Orang yang bukan bercakap dalam bahasa Arab, bukan pertuturan kita dalam bahasa Arab. Kita dengar tu agak-agak betul dah tu. Sebab macam tu yang kita sebut, tapi orang Arab yang fasih dia tidak begitulah. Okey, dia akan rasa sakit hati dengar. Saya yang tidak Arab ni pun kalau dengar pun rasa macam sakit hati. Okay, sebab tak cukup. Seperti mana kita rasa tak cukupnya harakat mat ataupun tak cukupnya gunnah. Macam itulah juga bila kita dengar orang sebut baris atas tak cukup ni. Bukan tak cukup ni macam rasa macam tu juga. Rasa macam sakit hati macam tu lah. Okay, kita kena buka. Baris atas untuk huruf kha. Kha. Okay, paling kurang lah. Kha yang kita nak buka. Khalidina. Kha. Kha. 2 jari boleh masuk. Kha. Kha. Okay. Baris, pastikan kita buka dengan luas. Dan satu lagi huruf kha bila kita sebut, kita jangan muncung. Okay, walaupun ada kata muncung, okay, jangan muncung. Jangan baca kho. Kho. Tak boleh. Jangan muncung. Okey. Kena baca dengan buka. Kha. Kha. Okey, pangkal lidah kita terangkat, hujung lidah kita mendatar. Seterusnya, baris depan pula kita akan sebut khu, kena muncung. Yang ni kena muncung. Kalau tak muncung salah. Kalau kita baca wa khuliqal insanu dha'ifa. Okey, tu kita bukan baca Quran tu, kita baca akhbar. Sebab apa? Sebab mulut tak bergerak. Okey, dia kena bergerak untuk kita menyempurnakan harakat. Okay, bukan kita bincang bab salah ni, tak. Betul dah. Bacaan diterima dah, cuma tak cantik ataupun tidak menepati kehendak yang sebenar. Okey. Wa khuliqa, kita nak wa khu, bagi depan kena muncul. Wa khuliqal insan. Okey, wa khu kena muncul. Bagi bawah khi kena sengih. Khilaf. Khi. Kan huruf tebal ni. Dia huruf tebal tapi dia ada maratib dia ada tingkatan dia. Yang bagi bawah ni maratib yang paling bawah sekali, paling rendah sekali. Maknanya kita masih lagi memanggil huruf kha adalah huruf isti'la. Okey, huruf yang tebal tetapi ketebalannya telah berkurang banyak dah kerana dia berbaris bawah. Okey, kita kena tahu huruf isti'la ni dia baris atas selepasnya ada alif paling tebal. Tu pun kita tak akan sampai tahap kena muncung sebab muncung ni adalah untuk baris depan. Okey. Kha. Khalidina ni paling tebal. Okey, yang kedua kurang sikit tebalnya wa khalaqa. Dia kurang. Lepas tu kurang lagi wa khuliqa. Yang kurang lagi pada yang ketiga tadi takhluqun. Okey. Yang lagi kurang adalah khilaf. Okey. Itu yang paling kurang lah. Tapi masih lagi kita sebut sebagai huruf isti'la. Maknanya kena sengih lah. Kha, khi, khu, takh. Okey. Huruf kha sukun. Takh. Tak perlu kita takh. Nak sebut macam mana? Okay, sebab dia sukun. Takh. Takhluquna. Takh. Dan pastikan kita sebut tu ada suara mengalir, ada angin mengalir. Takh. Kita akan rasa. Jangan kita sebut sampai kering, tak ada angin. Takhluqun, tak ada angin macam tu. Takh, kita akan rasa angin kena di tangan kita. Okey. Contoh, sebagai contoh kita nak sebut laginya adalah mana wa khalaqa kulla syai. Wa khalaqa wa kha, jangan wa kho, jangan muncung. Wa kho, jangan muncung. Okey, jangan muncung, kena buka. Wa kha, boleh letak jari kat sini. Wa kha. Okey, kita tak akan rasa bibir kita ni tolak ke depan. Kalau kita baca muncung wa kho, okey, wa kho, kita muncung tu, kita nak buka saja. Wa kha. Okey. Datangkan sifat hams dan rakhawa, angin dan suara mengalir. Ya,
kena selari. Sebab semua sifat yang kita sebutkan tadi adalah sifatul lazimah. Sifat yang kita tak mungkin dapat pisahkan daripada huruf kha. Okay, ada lagi yang dinamakan sifatul aridah. Okay, cuma kita nak bincang sifatul lazimah. Walau bagaimanapun kita suka ke, kita tak suka ke, kita senang ke, kita susah ke, kita kena sebut, kita kena datangkan. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah liyalfuzu bi afsahil lughat, untuk kita sebut dengan bahasa yang paling fasih. Adapun bagi orang yang dah berpada, tak apalah. Kita Melayu, baca cara Melayu dah lah. Okey. Dia tak perlu dengar lah kelas hari ni. Okey, sebab ada di kalangan ulama yang dia syadid dalam bacaan Al-Quranul Karim. Ada pandangan yang bersederhana, ada pandangan yang terlalu longgar. Ikhraja, okey, huruf kha bagi kalimat ikhraja. Ikhraja. Kenapa saya tak sengih? Okey, sebab huruf selepasnya adalah huruf ra berbaris atas, maka dibaca dengan tebal. Okey? Ketebalan yang sempurna. Tak boleh baca ikhraja. Tak, dia kena baca ikhraja. Okey? Dia sukun. Sepatutnya bila dia sebelumnya bagi bawah kita akan baca ikhraja. Tapi disebabkan ada keadaan tertentu huruf ra selepasnya berbaris atas dan ada alif lagi, maka kita baca dengan ketebalan yang sempurna pada huruf kha. Ikhraja, tapi jangan sampai muncung, jangan sampai baca ikhraja, jangan. Okey? Lepas tu seterusnya ada persoalan ataupun tidak? Kalau ada persoalan boleh diutarakan. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Okey? Dan minta maaf lah hari ni terputus. Okey, luar kawalan tiba-tiba putus internet. Tapi alhamdulillah dapat masuk balik. Saya dah fikir dah, kalau tak masuk hari ni nak buat lepas nanti ke ataupun nak sambung esok. Tapi kalau sambung esok baju tak sama dah lah. Okey. Ada persoalan Kita bincang dari sudut makhraj, dari sudut sifat, okey. Dari sudut kita tengok pembahagian sifatnya bagaimana dan cara sebutan lah. Okey, cara sebutan tu yang penting untuk kita praktik. Kalau tak kita tahu saja, mungkin kita nak tebal, kita akan terikut dengan pandangan kita sendiri. Okey, contohnya. Kita akan baca dengan begitulah. Wa khuliqa, tak apa lagi sebab bagi depan, tapi wa khalaqa kita muncul, tak boleh. Lain clear balik, alhamdulillah. Okey. Saya tunggu soalan kalau ada, kalau tak ada kita boleh berakhir di sini dan kita jumpa pada hari esok untuk kita bincang huruf dal. Okey. Kita akan bincang huruf dal. Kita kira susunan huruf hijaiyah. Okey, bukan kira susunan makhraj lah. Sebab kalau susunan ikut susunan makhraj, kita akan berakhir dengan lebih cepat. Okey, dia tak akan jadi satu hari satu makhraj, tak. Okey, mana kita bincang makhraj, kita bincang sifat dan kita bincang praktikal. Sebenarnya memang makhraj ini dia kena belajar sekali dengan sifat. Kita tak boleh nak belajar satu-satu. Sebab kita tak dapat nak tasawur bagaimana ataupun kita tak dapat nak gambarkan bagaimana cara sebutan dia. Okey, bagaimana sifat dia. Okey. Mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat kita baiki sebutan huruf, tak apa dah. Tujuannya adalah untuk supaya kita dapat baca dengan lebih baik lah. Dan satu lagi minta juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi muwafaqah ataupun perkenan untuk baca Al-Quran dengan banyak-banyak. Okey, sebab setengah ulama apabila sampai je waktu Ramadan, okey, dia tinggal habis kelas dia. Hatta yang mengajar Quran pun tinggal mengajar Quran. Okey, dia terus kepada bacaan Al-Quranul Karim. Ada yang khatam dalam masa sehari, ada yang khatam dalam masa 2 hari, ada yang khatam dalam masa 3 hari, ada yang khatam dalam masa 7 hari, 10 hari, macam-macam. Okey, cuma kita mengharapkan paling kurang kita dapat khatam sekali, tak apa dah dalam Ramadan ni. Okey. Yang kalau dah biasa khatam sekali sebulan, maka bulan Ramadan ni tidak sepatutnya khatam sekali lah. Dia kena khatam 2 kali ataupun kena khatam 3 kali lah. Okey.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Alhamdulillah. Rasanya tidak ada persoalan. Okey, sebab huruf kha ni antara huruf yang senang lah. Cuma pesanan saya, jangan muncung bagi huruf kha. Okey, jangan muncung bagi huruf kha. Kha, okey, jangan muncung. Kena buka saja. Wa takh. Huruf kha dan huruf qaf berdekatan tempat keluarnya, makhrajnya kadang-kadang terjadi sama sebutan. Bila baca laju. Ya, dia kena berhati-hati lah. Satu. Yang keduanya, walaupun dekat tapi dia menggunakan alat yang berbeza. Huruf qaf kita akan guna pangkal lidah, kita guna lidah. Huruf kha kita akan guna dengan halqum. Okay, dia beza jauh dah tu sebenarnya. Cuma kita berkehendak kepada kena hati-hatilah. Okay, kena hati-hati. Sebab itulah kita baca Quran ni berhajat kepada ada orang selalu membetulkan bacaan kita. Okay, saya baik. Alhamdulillah lah. Setakat saya serius belajar Al-Quran tahun 2008 dulu sampai sekarang ni tak ada lagi tahun yang saya tak ada guru. Okay. Direct masih ada guru sampailah sekarang ni ada guru. Dan lepas Ramadan ni saya akan mula satu kelas lagi dengan riwayat Abu Amr, dengan qiraat Abu Amr, riwayat Susi dan Duri, insya-Allah. Okey, dah tempah dah guru daripada Egypt sana. Cuma sekarang ni kita tak pergi, tak jumpa lah, cuma kita guna aplikasi Zoom untuk bertalaqi lah. Okay, tujuannya untuk kita selalu cek bacaan kita, adakah bacaan kita ni betul, masih lagi menepati ataupun alignment dah lari. Sebab kita naik kereta pun 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sekali kita akan cek lah. Minyak selendar pun kita akan tukar. Okey, tambah lagi bacaan kita, bacaan Al-Quran yang sepatutnya kita baca dengan keadaan yang terbaik walaupun suara tak sedap. Okey. Dan tak lain dan tak bukan adalah untuk kita sama-sama berkongsi lah. Okey, kita berhenti di sini dulu, tak ada persoalan. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.